الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'd. Yang dihormati PK Pentadbiran Ustazah Hazlina binti Saleh, PKM Ustazah Aisyah binti Harun, Ustaz Yazid selaku penyelaras Badar, rakan-rakan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merapakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Ini Sayyidul Ayyam, yang mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari yang mendatang, yang kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi peluang untuk melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rakan-rakan guru sekalian, pada pagi ini saya akan membicarakan tentang surah An-Nas, pendek sahaja. Surah yang menjadi kebiasaan kepada kita untuk dibaca dalam solat. Surahnya pendek, senang, dan jaranglah orang baca surah An-Nas ni dilupa. Tapi kalau kuliah tu kadang-kadang boleh terbalik-terbalik, tak habis-habis dan seumpamanya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang bermaksud Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja kepada manusia. Ilahin nas, Rabb manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Baik, penjelasannya kalau kita lihat, inilah di antara 3 sifat Rabb, iaitu apa dia? Sifat rububiyah, kemudian sifat sebagai raja, ilah, kemudian sifat sebagai ilahiyah kepada manusia. Kalau kita lihat, di mana di antara pemelihara segala sesuatu sekaligus kepada raja dan Rabb-nya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kalau kita lihat, dia memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung dengan zat yang memiliki ketiga-tiga sifat di atas, dari kejahatan bisikan syaitan, iaitu khannas, iaitu syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Kerana tidak ada seorang pun keturunan Adam melainkan ia memiliki satu teman yang akan sentiasa menjadi pendamping kepadanya. Teman bukan untuk buat baik, tapi teman untuk berbuat perkara-perkara yang keji. Ini dipandang dan ia tidak mengenal kata lelah
dalam mengerjakannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ini, syaitan tidak pernah lelah, tidak pernah penat nak menggoda manusia untuk buat perkara-perkara yang mungkar. Dijelaskan dalam satu hadis, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinu. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus kepadanya pendamping. Para sahabat bertanya, termasukkah juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hanya Allah membantuku dalam menahan sehingga ia masuk dalam agama Islam kerana dia tidak menyuruh kecuali hal yang baik-baik. Jadi dalam hadis ini menerangkan kepada kita, tuan-tuan, semua manusia ini ada pendamping, iaitu apa dia? Syaitan yang yang mengajak manusia tadi ini kepada perkara-perkara yang buruk. Lalu sahabat tanya kepada Nabi, kamu juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada pendamping daripada syaitan tadi ni? Ya, Nabi kata. Cuma Nabi beritahu, aku ni diberi perlindungan oleh Allah Taala daripada syaitan. Jadi jelas dalam hadis ini menerangkan kepada kita manusia memang sentiasa berada dalam bisikan-bisikan syaitan sekiranya mereka tidak mengawal diri mereka daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian dalam satu hadis lain menceritakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami wa inni khasyitu an yaqzifa fi qulubikuma syai'a aw qal syarran. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu dalam hati kalian berdua. Atau beliau mengatakan syaitan tadi ini akan membisikkan kejahatan. Baik, jadi kalau kita lihat, tuan-tuan, bagaimana kita nak sentiasa mengelak daripada bisikan syaitan tadi ini. Nabi beritahu kepada kita, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingati Allah Ta'ala, hati-hati kita akan tenang. Jadi kalau kita rasa setiap hari itu ada je perkara-perkara yang tak kena dalam diri kita ni daripada segi tingkah laku, tutur kata dan seumpamanya, kadang-kadang mudah sangat orang kata nak marah atau yang seumpamanya. Lalu Nabi bagi tahu apa dia, banyak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya saya lah, tuan-tuan, guru disiplin. Asyik naik angin je kadang-kadang. Tapi tak apa, mudah-mudahan insya-Allah doakan saya dapat mampu mengawal apa dia perasaan dan seumpamanya. Baik, dalam ayat yang seterusnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Apakah yang demikian itu khusus pada anak Adam sahaja, sebagaimana yang nampak pada lahiriah, ataukah mencakupi anak Adam juga jin? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat, di mana mereka semua masuk ke dalam lafaz an-nas. Ibnu Jarir mengatakan, dan tidak jarang jin lelaki dipekerjakan oleh manusia. Oleh kerana itu bukan suatu hal yang aneh jika jin-jin tersebut juga disebut sebagai an-nas. Jadi dalam ayat ini dia menjelaskan lagi secara terperinci. Diri kita ni tiga. Apa dia? Syaitan, manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan, daripada jenis manusia dan daripada jenis jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Kenapa disebut kita ni kena minta perlindungan daripada jin, daripada minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Yang nak mengajak manusia ni kepada perkara-perkara mungkar ni bukan hanya bisikan syaitan sahaja, tapi manusia juga. Kenapa sebahagian manusia ini digolongkan dari minal jinnati wan nas? Sebab sebahagian manusia ini dia berperangai sebagaimana perangai syaitan. Asyik nak ajak orang buat maksiat aja. Ataupun asyik nak menzalimi orang lain sahaja. Ada perangai-perangai yang seperti itu. Jadi kita ni mudah-mudahanlah sentiasa mohon perlindungan daripada bisikan yang tak nampak tadi ni syaitan, dan juga bisikan-bisikan yang nampak daripada kalangan manusia. Yang hari ni kalau kita lihat cabarannya, bisikan-bisikan yang tak baik daripada manusia itu menguasai diri kita. Di laman-laman sosialnya, di media-medianya dan seumpamanya. Terlalu banyak mengajak manusia kepada perkara-perkara yang berbentuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan, Waqi' memberitahu kami daripada Ibnu Abbas, dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terbersih dalam diri sesuatu di mana jatuh dari langit lebih aku sukai daripada membicarakannya. Lebih lanjut, lalu Nabi menceritakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan. Diriwayatkan oleh Abi Daud An-Nasai. Demikianlah kalau kita lihat tafsiran daripada surah Nas, An-Nas tadi ini, sebenarnya paling mudah kita nak fahamlah daripada penjelasan yang panjang tadi ini. Kadang-kadang kita pun tak ingat. Surah An-Nas ini surah pelindung. Itu Nabi pesan kepada kita sebelum kita solat, baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Mudah-mudahanlah kalau kita rasa malam-malam nak tidur susah, duduk kat rumah sorang-sorang macam ada lembaga dan seumpamanya, banyakkanlah baca surah An-Nas dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahanlah penerangan yang ringkas, tapi mudah-mudahan surah An-Nas ini di antara surah yang perlu kita sentiasa amalkan dalam kehidupan seharian kita, yang mudah-mudahan mampu memelihara kita daripada hasutan-hasutan, bisikan-bisikan syaitan dan seumpamanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.